Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Norlela Muhammad Nur dalam berita tengah hari. Ekonomi negara mampu catat pertumbuhan positif pada kadar 7.5% tahun hadapan. Di Kedah, seekor ikan hiu paus seberat 5 tan yang terperangkap pada pukat Jerut Bilis berjaya diselamatkan. Spesies Rhincodon typus itu diselamatkan nelayan dan awak-awak bot yang sedang beroperasi memukat ikan bilis. Video 30 saat berkaitan kejadian itu turut tular selepas dimuat naik dalam YouTube. Kejadian dilaporkan berlaku di Pulau Bunting yang terletak dalam perairan Yan 6 Julai lalu. Ketika dihubungi RTM, Pengarah Perikanan Kedah, Abdul Halim Marzuki mengesahkan kejadian tersebut. Tindakan nelayan tersebut bukan sahaja mendapat pujian netizen, malah dari bahagian penyelidikan penyu dan spesies marin terancam FRI Rantau Abang Terengganu. Menurut FRI, saiz ikan berkenaan dianggarkan 2 meter lebar dan 10 meter panjang. FRI juga memaklumkan perairan Kedah sememangnya menjadi tumpuan spesies hiu paus kerana kawasan ini kaya dengan sumber makanan seperti bilis, anak ikan pelagik, udang baring dan plankton. Tambahnya, ikan hiu paus adalah lembut dan tidak berbahaya kepada manusia. Justru para nelayan dinasihatkan tidak mengganggu spesies marin terancam yang hampir pupus ini. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB memperuntukkan 70 juta ringgit bagi melaksanakan beberapa program strategik. Ia bertujuan meningkatkan kebolehan dan kapasiti penggiat industri pembinaan yang terkesan disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan sejak Mac lalu. Sebab itu peranan SMEs, industri, informal sectors itu penting, dan kita nak menggalakkan rakyat kita dan consumer supaya tingkatkan spending perbelanjaan. Kerana dengan adanya perbelanjaan, saya percaya kita boleh meningkatkan aktiviti ekonomi. Maaf di atas kesilapan visual itu tadi. Baiklah, kita ke ekonomi negara mampu mencatat pertumbuhan positif pada kadar 7.5% pada tahun 2021. Namun jelas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, sasaran itu memerlukan kerjasama padu daripada sektor swasta dan rakyat. Sebab itu peranan SMEs, industri, informal sectors itu penting, dan kita nak menggalakkan rakyat kita dan consumer supaya tingkatkan spending perbelanjaan. Kerana dengan adanya perbelanjaan, saya percaya kita boleh meningkatkan aktiviti ekonomi. Jelasnya, pengukuhan ekonomi domestik akan membantu melahirkan peluang pekerjaan bernilai tinggi sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing. Datuk Seri Muhammad Azmin mengulas unjuran Bank Dunia yang menjangkakan ekonomi negara tumbuh antara 6.3 hingga 7.5% tahun depan. Beliau berkata demikian dalam sidang media lawatan kerja di Selangor. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB memperuntukkan 70 juta ringgit bagi melaksanakan beberapa program strategik. Ia bertujuan meningkatkan kebolehan dan kapasiti penggiat industri pembinaan yang terkesan disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan sejak Mac lalu. Dalam satu kenyataan, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha ini bagi menyokong dasar semasa negara dalam meningkatkan penggunaan teknologi, pengurangan pekerja asing dan menyediakan pekerjaan bagi pekerja tempatan. Ia dilihat mampu memberi pendedahan dan juga melatih 30,000 penggiat industri dari golongan kontraktor, personal binaan dan belia di dalam pelbagai bidang kemahiran, penyeliaan dan pengurusan serta penggunaan teknologi di dalam pembinaan.
binaan. Sementara itu, 17,700 personal binaan tempatan dan belia tempatan bakal mendapat manfaat daripada program-program berbentuk latihan serta akreditasi kemahiran yang akan dilaksanakan. CIDB turut menyediakan program perantisan dengan 7,800 belia tempatan akan diberi peluang untuk ditempatkan di syarikat-syarikat pembinaan untuk dilatih. Seramai 3,700 personal binaan dan belia tempatan juga akan dilatih dalam bidang penyeliaan dan pengurusan projek. Manakala 400 lagi akan dilatih di dalam bidang keselamatan tapak bina. CIDB turut mengadakan beberapa inisiatif untuk mempertingkatkan penggunaan teknologi dalam kalangan kontraktor. Orang ramai termasuk golongan B40 yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19 digalak menceburi bidang coklat sebagai salah satu kerjaya. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Dato' Dr. Muhammad Khairuddin Amani Razali berkata ruang dan peluang untuk golongan itu terbuka luas, khususnya menerusi penganjuran kursus dalam program pembangunan usahawan coklat oleh Lembaga Koko Malaysia, LKM. Menurutnya, industri coklat mempunyai potensi yang besar dan usahawan baru boleh meraih pendapatan sekitar RM2 hingga RM5,000 sebulan. Ini khusus kita bercakap tentang coklat, ruang dan bidang serta peluang pekerjaannya sangat terbuka luas dan kita bersedia membantu seramai mungkin usahawan untuk menjadi usahawan coklat kita. Termasuklah kalau mungkin sebelum ni bidang yang lain boleh beralih ke bidang coklat sebagai satu peluang untuk mereka berkerjaya. Beliau ditemui media selepas merasmikan kursus asas pembangunan usahawan coklat buatan tangan Kuala Nerus di Kuala Terengganu. Pihaknya turut menyasarkan untuk melahirkan lebih 100 usahawan coklat lagi di seluruh negara sehingga akhir tahun ini menerusi penganjuran kursus asas pembangunan usahawan coklat buatan tangan yang membabitkan peruntukan RM3 juta itu. Sementara itu, Khairuddin juga berharap setiap negeri akan mempunyai satu hub coklat masing-masing dalam usaha mengembangkan industri tersebut. Syarikat Koperasi Kredit Tempatan digesa menceburi perniagaan berbeza dan mengurangkan kebergantungan terhadap perniagaan berteraskan pemberian pembiayaan sahaja. Jelas Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa, Dato' Abdul Fattah Abdullah, ini kerana kebanyakan syarikat berkenaan terjejas dengan pelaksanaan moratorium selama 6 bulan. Kena melihat dari segi strategi bisnes selepas COVID ni, kena lihat perniagaan baru pertama yang boleh mendatangkan pulangan yang cepat selain daripada mereka ada kepakaran dan juga mempunyai pasaran yang baik. Angkasa katanya telah mengenal pasti sektor yang memberikan hasil berterusan ialah pertanian dan makanan. Selain menghasilkan produk buatan tempatan bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan-barangan import. Beliau berkata demikian dalam majlis menandatangani MOU antara Angkasa dan Yakult bagi pemasaran produk Yakult di bawah program Barangan Asas 100. Restoran diusahakan warga Nepal antara 11 premis perniagaan haram kendalian warga asing yang disita dan dikompaun atas pelbagai kesalahan menerusi ops terjah yang dijalankan Majlis Perbandaran Klang MPK. Warga Nepal berkenaan dilaporkan mengusahakan restoran secara haram di lorong Kepayang, Klang Selangor dan beroperasi pada 8 malam hingga 8 pagi. Dalam ops sama, sebanyak 36 premis diperiksa meliputi restoran, kedai serbaneka, kedai runcit dan kedai menjual pakaian. Dalam hal ini sama ada tuan punya bangunan ataupun itu akan dipanggil ke MPK? Akan dipanggil. Dia akan kita serve notis lah. Kita akan notis maknanya saman dan compound apa. So yang sita kita akan sita lah. Sebab memang ada yang kita sita, cuma kita lepas ni kita kena buat lebih agresif lah. Ada banyak lagi, saya fikir ini yang hari ini operasi hari ini cuma sekampat atau 5 saja. Yang akan datang kita percaya ada banyak lagi.
Kesemua premis disita dan dikompaun mengikut Undang-Undang Kecil UUK 3 Perlesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian MPK 2007, Undang-Undang Kecil 3/1 Perlesenan Establishment Makanan MPK 2007 dan Seksyen 6/1 Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan Selangor 1995, Pindaan 1998 dan 2001. Sementara itu, Exco Kerajaan Tempatan Eng Zehan yang turut serta dalam operasi itu berkata kerajaan negeri dalam proses meminda Undang-Undang Kecil UUK sedia ada bagi melarang warga asing menjadi penjaja atau terlibat sebarang aktiviti perniagaan dengan tujuan memberi peluang perniagaan kepada warga tempatan. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Bersua kembali, Bandar Sibu dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan tahun ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah berkata ia merupakan satu sejarah sambutan Hari Malaysia diadakan di Sarawak untuk 2 tahun berturut-turut. Tahun lepas, sambutan sama telah diadakan di Kuching. Jarang berlaku sambutan di satu negeri untuk Hari Malaysia ni dibuat 2 tahun berturut-turut. Jadi ini sejarah juga ni pada tahun ini. Katanya jawatankuasa induk sambutan berkenaan yang dipengerusikan bersama oleh beliau dan Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom telah pun bermesyuarat. Tambahnya, tema sambutan Hari Malaysia, Malaysia Prihatin, turut dijadikan sebagai tema Hari Kebangsaan tahun ini. Perkataan yang dipilih ialah Malaysia Prihatin. Malaysia membawa pengertian bahawa seluruh rakyat Malaysia turut bersama-sama dengan kerajaan memerangi COVID-19 dan ini meliputi semua yang penjawat awam, sektor swasta, sukarelawan, NGOs maupun orang perseorangan dan tentulah dengan special mention kepada frontliners. Manakala perkataan prihatin mewakili keprihatinan kerajaan dalam mengutamakan kesejahteraan dan kebajikan rakyat melalui inisiatif Prihatin yang merangkumi aspek ekonomi, kebajikan dan kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Datuk Saifuddin berkata demikian pada sidang media bagi memperkenalkan logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2020. Mengenai sambutan Hari Kebangsaan, beliau menjelaskan walaupun tiada acara perbarisan akan diadakan seperti pada tahun ini, namun RTM akan menyiarkan satu program khas pada 31 Ogos ini. Dalam pada itu, beliau memaklumkan 4 aktiviti utama akan diadakan bersempena Bulan Kebangsaan. Aktiviti terbabit ialah sambutan ulang tahun ke-50 Rukun Negara yang bermula 9 Julai hingga 16 September ini, pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang pada 28 hari bulan ini di Putrajaya dan di semua ibu-ibu negeri serta sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos di Kuala Lumpur. Kerajaan Negeri Sembilan melancarkan kempen kebersihan pantai dengan slogan PD Pantai Indah Bebas Sampah. Menurut Menteri Besarnya Datuk Seri Aminuddin Harun, kempen tersebut bertujuan mendidik orang ramai tentang kepentingan memelihara kebersihan dan keindahan pantai di Port Dickson. Beberapa inisiatif dilaksanakan termasuk menyediakan kenderaan penghebahan kesedaran kepada pengunjung yang akan beroperasi setiap jam di pantai-pantai Port Dickson. Bagi kami, tanggungjawab kita memastikan kalau tak cukup tong sampah pun kita kena bawa balik. Ini disiplin yang perlu ada dalam masyarakat Malaysia apabila mereka berkunjung ke mana tempat sekalipun. Kerana yang membawa makanan dan minuman itu adalah kita. Dan menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa bekas ataupun sampah yang kita
kita nak buang itu, kalau tidak ada tempat pembuangan yang sesuai di sini, mereka boleh cari di luar sana ataupun mereka bawa balik dan buang di rumah. Tambah beliau, pihaknya turut melantik SWM Environment bagi memastikan kebersihan 18 buah pantai Port Dickson terjamin. Datuk Seri Aminuddin melancarkan program kempen kebersihan pantai di Port Dickson. Sementara itu, Majlis Perbandaran Port Dickson bersama Penasihat Undang-Undang Negeri sedang menyediakan prosedur operasi standard SOP yang bersesuaian sebagai panduan yang perlu dipatuhi pengusaha-pengusaha aktiviti pelancongan pantai. Pengguna Touch and Go RFID di Pulau Pinang bakal menikmati diskaun tol 20% bermula 14 Julai ini. Plus, menerusi satu kenyataan menjelaskan diskaun itu diberikan khas kepada mereka yang menetap, bekerja dan belajar di negeri itu. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yew berkata, rakyat telah menikmati diskaun tol tersebut sejak 35 tahun lalu bagi menggalakkan lebih ramai menggunakan jambatan berkenaan. Kini pengguna RFID juga diberi keistimewaan sama. Teknologi tersebut membantu transaksi lebih pantas dan mengurangkan kesesakan di plaza tol. Transaksi tanpa tunai dan tanpa kontak menerusi RFID di lorong tol juga berupaya mengurangkan risiko penularan COVID-19. Sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan awal Muharram pada 31 Julai dan 20 Ogos nanti, unit drama TV RTM bakal menyajikan kelainan menerusi dua buah filem pendek arahan Wan Afzam Wan Daud yang berjudul Ayah Janganlah Diam dan Manusia Separuh Insan. Menurut pengurus unit drama TV RTM, Rahayu Wahid, unit tersebut sebelum ini tidak dapat meneruskan tayangan programnya akibat terkesan berikutan pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak Mac lalu. Malah, filem pendek ini juga perlu menggunakan pendekatan berbeza sejajar prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Untuk tahun ni sepatutnya kita ada 9 panggung RTM yang kita nak buat. Tapi bila disebabkan COVID dan PKP, jadi semua tu kita tak dapat buat dan kita fikir satu solution yang macam mana kita nak juga keluarkan produk kita. Tapi dalam keadaan yang dengan tekanan yang macam tu, dengan kru yang tak boleh ramai, jadi kita buat drama-drama pendek yang 15 minit sebab dia tak perlu makan masa yang panjang. Karya hasil sentuhan pengarah berbakat besar Wan Afzam Wan Daud ini membariskan pelakon-pelakon handalan tanah air, antaranya Buhari Ibrahim, Yusran Hashim dan Fatimah Abu Bakar. Untuk Ayah Janganlah Diam, berkisah tentang bagaimana seorang bapa mengajar anak dia untuk menjadi lebih matang dengan cara berdiam diri. Dan akhirnya bapa tu berjaya lah. Anak dia pun sedar apa tujuan bapa dia buat macam tu. Manusia Separuh Insan merupakan satu cerita tentang bagaimana seorang gangster yang nak balik ke kampung, nak tinggalkan dunia gangster dia. Dan dia terpaksa menghadapi kawan-kawan dia yang lain lah. Dan akhirnya dia berjaya pulang ke kampung, hijrah dia untuk jadi baik. Saya berharap penonton di luar sana dapat duduk dan jangan ke mana-mana, tengok drama tu, jangan beralih pandang, kerana kalau beralih pandang nanti rugi. Jadi tengok, duduk dan hayati drama tu. Sebanyak 8 tema di ketengah unit drama TV RTM untuk kali ini bersempena sambutan Hari Bapa, Kemerdekaan, Hari Malaysia dan Tahun Baru Cina. PAP mendominasi kerusi Parlimen Singapura. Paparan lanjut seketika nanti. Sumber informasi tepat, syarat paparan padat, leading the way, medium aspirasi masyarakat.
The latest matters. புதிய கோணத்தில் RTM தமிழ் செய்திகள். RTM 华语新闻带你关注大马，掌握国际。Kemuncak paparan terhebat. Platform Suara Sejagat. Menyeluruh untuk rakyat. Berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Sesungguhnya, pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda, yakni kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Berita luar negara. Ratusan penduduk Istanbul, Turki mendirikan solat di hadapan bangunan ikonik Hagia Sophia selepas ia diumumkan dibuka kembali sebagai masjid. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan turut mengumumkan umat Islam akan bersolat Jumaat untuk kali pertama di Hagia Sophia selepas Mahkamah Tinggi membatalkan status muziumnya pada 24 Julai ini. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan semalam mengumumkan bangunan ikonik Hagia Sophia iaitu salah satu keajaiban seni bina dunia akan dibuka kembali menjadi sebuah masjid. Ia susulan pengeluaran keputusan oleh Mahkamah Tinggi Turki selepas Majlis Negara mengumumkan petisyen oleh sebuah kumpulan agama yang mahu membatalkan keputusan Kabinet pada 1934 bagi mengubah bangunan itu kepada muzium. Erdogan mahu tapak warisan dunia itu kembali kepada sebuah masjid walaupun mendapat kecaman hebat dari Amerika Syarikat dan pemimpin Kristian Ortodoks. Sebelum ini, bangunan berkenaan membenarkan semua penganut agama untuk bermeditasi dan menikmati keindahan seni bina bangunan yang dibina sejak kurun ke-6. Hagia Sophia merupakan sebuah masjid ketika pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih pada 1453. Parti Tindakan Rakyat PAP kekal berkuasa dalam pilihan raya umum PRU Singapura semalam dengan memenangi 83 daripada 93 kerusi parlimen yang dipertandingkan. Parti itu memperoleh 61.24% undi popular. Ia merupakan pilihan raya umum kedua berturut-turut menyaksikan PAP meletakkan calon di semua 31 bahagian pilihan raya. Pada PRU 2015, PAP menyapu bersih 83 daripada 89 kerusi, memenangi 69.9% undi popular. Pilihan raya umum ke-18 Singapura itu dan ke-13 sejak kemerdekaan diadakan dalam kebiasaan baharu dengan sekatan dan peraturan jarak selamat di tengah-tengah wabak COVID-19 yang melanda republik itu. PRU kali ini digelar kritikal bagi republik itu dalam berhadapan dengan cabaran COVID-19. Perdana Menteri sementaranya Lee Hsien Loong menyeru rakyat Singapura agar mengenepikan perbezaan dan berganding bahu untuk membawa Singapura keluar daripada krisis pandemik ini dengan selamat. Lee turut mengucapkan tahniah kepada Parti Pekerja yang mempertahankan 6 kerusi di kawasan pilihan raya perwakilan kumpulan GRC.
Baiklah, saudara, kita mulakan laporan sukan hari ini dengan kabar sedih arena bola sepak negara. Presiden Felda United FC, FUFC, Anwar Malik meninggal dunia kira-kira 3 pagi tadi disebab pusat perubatan swasta di ibu negara akibat komplikasi jantung. Allahyarham berusia 57 tahun. Setiausaha Agung FUFC Afizal Abu Uthman berkata jenazah Allahyarham akan dimandi dan disembahyangkan di Masjid At-Taqwa Senawang Seremban Negeri Sembilan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Kuala Pilah selepas solat Zuhur nanti. Beliau dilantik sebagai Presiden FUFC pada Mac tahun lepas dan telah membawa banyak pembaharuan dalam pasukan Felda United. Allahyarham mula berkhidmat dengan Felda sebagai pegawai tadbir pada 1982 selain pernah memegang jawatan sebagai pengarah pembangunan komuniti Felda pada 2013. Anak jati Felda Sungai Kelamah Gemas itu dinaikkan pangkat sebagai timbalan pengarah besar perladangan dan pembangunan peneroka Felda sejak 2015 sehingga kini. Perkembangan bola sepak La Liga Spanyol. Real Madrid semakin hampir dengan kejuaraan ke-34 selepas membenam pasukan tangga ke-17 Liga Alaves 2-0. Karim Benzema dan Marco Asensio menjadi watak penting kemenangan skuad kendalian Zinedine Zidane selepas masing-masing menjaringkan 1 gol. Pertembungan berlangsung di Stadium Alfredo Stefano itu menyaksikan Benzema menggalas tugas sebagai ketua pasukan selepas Kapten Sergio Ramos digantung perlawanan. Karim Benzema membuka jaringan melalui sepakan penalti pada minit ke-11 selepas pemain pertahanan Ferland Mendy dijatuhkan Zimo Navarro di dalam kotak penalti. Pemain berusia 24 tahun Marco Asensio selepas itu meletakkan Real 2 gol di depan selepas memanfaatkan hantaran Lerit Benzema yang sebelum itu berjaya melepasi perangkap offside pertahanan Alaves. Real kini semakin selesa di persada Liga 4 mata di depan Barca dengan baki 3 perlawanan. Barca akan turun dengan misi wajib menang menentang Real Valladolid hari ini untuk menghidupkan peluang merampas gelaran juara Liga. Alaves yang dibimbing jurulatih baru Juan Ramon Lopez kini hanya 3 mata dari zon penyingkiran. Baiklah saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal bersama wajah dan format baharu semua buletin kami di saluran Berita RTM. Tentunya yang sahih di Berita RTM. Saya Norlela Muhammad Noor, salam hormat dan Assalamualaikum.